Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu, edisi 1 Julai 2022. Bersama saya, Alia Azman. Berita utama minggu ini, pendedahan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai krisis dalaman UMNO. Tajuddin mendedahkan wujud akuan bersumpah dalam kalangan ahli Parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Katanya pendedahan itu dilakukannya sebagai saksi hidup berikutan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mendedahkan kepada akar umbi. Bahkan ahli Parlimen Pasir Salat itu mendakwa beliau turut digesa menandatangani SD sehingga timbulnya isu jajaran baharu ketika itu. Dalam sidang media itu, Tajuddin yang ditanya oleh wartawan sama ada Presiden UMNO turut menandatangani SD berkenaan, ini jawapan beliau. Mestilah, dia Ahmad Zahid kepala. Tambah Tajuddin lagi, satu pertemuan antara ahli Parlimen UMNO telah berlangsung di sebuah hotel di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ketika itu untuk menandatangani SD menyokong Presiden PKR sebagai Perdana Menteri dalam jajaran baharu politik antara parti berkenaan dengan Pakatan Harapan. Meskipun digugurkan daripada jawatan MKT UMNO, jelas Tajuddin, Ahmad Zahid juga perlu mengikut langkahnya dan menumpukan kepada kes mahkamah yang sedang dihadapi ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Sementara itu, dalam kenyataan berbeza, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam menegaskan tidak wujud krisis kepimpinan UMNO seperti dicanang oleh Tajuddin dan juga menyatakan Zahid sebagai pemimpin berkaliber yang menyatukan UMNO. Bagaimanapun, Zahid tidak mengulas kenyataan Tajuddin, sebaliknya meminta semua ahli UMNO menghormati perlembagaan parti. Kita ikuti berita seterusnya. Bermula 1 Julai, harga siling runcit ayam standard ialah pada kadar RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung Malaysia. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kendi berkata, mesyuarat Kabinet bersetuju untuk tidak mengapungkan harga ayam, sebaliknya meneruskan subsidi dan menetapkan harga siling. Selain itu, harga siling runcit telur ayam pula pada kadar 45 sen sebiji bagi grade A, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Dalam pada itu, kerajaan melalui inisiatif bantuan tunai termasuk bantuan tunai tambahan berjumlah sehingga RM500 kepada golongan B40 dan sebahagian daripada golongan M40 bagi mengurangkan beban keluarga yang terkesan. Tinjauan sumber kini di Pasar Besar Jalan Othman, Old Town dekat sini, mendapati peniaga sudah meletakkan tanda harga tersebut di kedai masing-masing. Namun ada juga yang tidak meletakkan tanda harga dengan alasan tidak tahu. Antara peniaga yang ditemui berkata, harga yang ditetapkan kerajaan mungkin tidak tetap dan akan berubah dalam beberapa hari lagi. Tambahnya lagi, harga RM9.40 sekilogram itu mungkin akan turun dan naik menjelang Hari Raya. Sementara itu, pelanggan yang ditemui pula berkata, kerajaan perlu memantau harga ayam memandangkan ianya keperluan seharian. Menurutnya, walaupun harga ayam mahal, sebenarnya harga ikan dan daging lebih mahal, membuatkan pengguna terpaksa mendapatkan ayam sebagai alternatif bekalan makanan. Seterusnya, kita ke tindakan kerajaan menangani krisis negara. Satu pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan bagi membantu rakyat menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pasukan khas yang dipengusikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa itu berperanan untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai. Menurutnya, pasukan khas itu akan berfungsi sebagaimana pasukan menguruskan pandemik COVID-19 dengan mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada Isnin dan Khamis. Beliau berkata langkah tersebut dibuat berikutan cabaran peningkatan kos sara hidup akibat daripada perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik, termasuk konflik antara Rusia dan Ukraine yang dijangka berlarutan sehingga memberi kesan kepada pasaran komoditi makanan serta bahan api. Selain Anwar, pasukan khas ini dianggotai oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali.
Ismail Sabri berkata pegawai khusus di setiap kementerian akan dilantik sebagai pegawai rujukan untuk memberi maklum balas segera kepada pasukan khas yang diurussetiakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dari berita nasional, kita ke berita mahkamah. Bekas isteri ahli perniagaan, Datuk SM Faisal SM Nasimuddin, Emilia Hanafi menjalani hukuman penjara 7 hari atas kesalahan gagal mematuhi perintah Mahkamah Tinggi Syariah di sini berhubung tarikh lawatan 3 anaknya. Hukuman itu dijalankan di penjara Kajang bermula Isnin selepas Emilia, 43, menyerah diri di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Sebelum ini, media melaporkan Emilia terpaksa berbuat demikian kerana tekanan emosi yang berterusan serta trauma dihadapinya. Pada 4 September 2019, Mahkamah Tinggi Syariah menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadap Emilia selepas membenarkan permohonan komite menghina mahkamah yang difailkan SM Faisal 43 apabila wanita itu mengubah tarikh lawatan anak-anaknya. Emilia kemudian dibebaskan dengan ikat jamin RM5,000 sementara menunggu rayuan. Pada 8 Jun lalu, Emilia turut memfailkan semakan kehakiman bagi mencabar bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadapnya. Ibu 3 anak itu menamakan SM Faisal, bekas ibu mentuanya, Puan Sri Zaliha Ismail, 70 dan 5 pihak lain sebagai responden. Turut dinamakan sebagai responden iaitu Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur dan Kerajaan Malaysia. Peguam Syar'i Nazri Yahya yang mewakili Emilia berkata anak guamnya akan hadir untuk prosiding di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur yang ditetapkan pada 6 Julai. Masih lagi berkisar berita mahkamah membabitkan isu balak di Kelantan. Tindakan sebuah syarikat pembalakan dan pemiliknya masing-masing memfailkan saman terhadap pengerusi SAFE Kelantan. Datuk Husam Musa diibaratkan menggantung diri. Menurut Husam, beliau telah menerima writ saman daripada Tuan Syazwan Hasim dan Azil Iskandar yang mewakili Muhammad Hafiz Muhammad Rasdin pada Isnin melalui serahan tangan kepada pembantu rumahnya. Saman yang dikeluarkan oleh plaintiff adalah berhubung tuntutan ganti rugi sebanyak RM60 juta di atas dakwaan berbau fitnah. Di laman Facebook Husam berkaitan isu pembalakan hutan simpang kekal Nenggiri Gua Musang. Plaintiff Aldar Resources menuntut ganti rugi RM50 juta, manakala pemilik syarikat berkenaan Muhammad Hafiz Muhammad Rasdin menuntut ganti rugi RM10 juta terhadap Husam. Susulan itu, Husam mengarahkan peguamnya memfailkan permohonan untuk mengenepikan saman ini kerana membabitkan penyalahgunaan proses mahkamah dan cubaan untuk menghalang terdedahnya kegiatan yang menyalahi undang-undang. Ini menurut Husam, kes kecurian balak di kompartmen 25 dan 26 HSK Nenggiri belum lagi disabitkan kesalahan. Mengulas lanjut, Husam berkata beliau akan bertanggungjawab di atas dakwaan dan pertanyaannya berkaitan kes kecurian balak di kompartmen terbabit termasuk 2 rencana yang dirujuk. Katanya lagi beliau tidak akan berganjak dalam usaha menjaga kepentingan rakyat dan negeri Kelantan dan memastikan semua pihak yang terlibat dibawa ke muka pengadilan. Global minggu ini dimulakan dengan berita menyayat hati. Sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh apabila peluru berpandu didakwa milik Rusia membedil pusat beli belah yang sesak di Kremenchuk, Ukraine. Perkara berkenaan dimaklumkan Kabinet Wilayah dan kejadian itu mencetuskan kemarahan antarabangsa, lapor Reuters. Zelensky berkata lebih 1,000 orang awam berada di pusat beli belah itu ketika peluru berpandu jatuh ke bandar terbabit yang mempunyai populasi seramai 220,000 orang sebelum perang meletus. Video yang dikongsikan Zelensky menunjukkan pusat beli belah itu diselubungi nyalaan api dengan puluhan penyelamat serta truk bomba berada di pekarangan. Perkhidmatan kecemasan turut menyiarkan imej menunjukkan kesan bara yang terdapat dalam bangunan terbabit dan pasukan bomba serta penyelamat cuba untuk membersihkan serpihan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraine berkata, serangan itu sengaja dilakukan pada waktu paling sibuk pusat beli belah itu.
Tentera Udara Ukraine berkata, pusat beli belah itu diserang dengan peluru berpandu anti kapal KH-22 yang dilancarkan pengebom Tu-22 dari wilayah Kursk di barat Rusia. Justru Menteri Luar Ukraine Dmytro Kuleba menyeru sekutu Kiev untuk membekalkan lebih banyak senjata berat dan mengenakan sekatan baharu ke atas Rusia. Penduduk Desa Muka Payung, Kecamatan Cililing, Bandung Barat menjadikan rekaan Kaabah sebagai rujukan untuk membina masjid baru di penempatan mereka. Ini sekaligus mampu melepaskan rindu penduduk terhadap kota Mekah. Menerusi satu perkongsian yang dimuatnai oleh media tempatan, dapat dilihat masjid yang dibangunkan itu mirip seperti Kaabah yang menjadi kiblat buat seluruh umat Islam di dunia. Berdasarkan kapsion di portal berkenaan, tujuan masjid tersebut dibina menyerupai Kaabah agar penduduk dapat melepaskan rindu terhadap kota Mekah itu. Masjid berbentuk kotak itu turut dicat dengan warna hitam dengan kerawang emas. Bagaimanapun, masjid tersebut masih dalam pembinaan dan jangka masa ia siap dibina tidak dimaklumkan. Arena Sumber minggu ini dibuka dengan kejayaan Ratu Terjun Negara, Datuk Pendelila Rinong membawa pulang pingat gangsa bagi acara 10 meter platform wanita pada Kejohanan Dunia Fina di Budapest, Hungary. Atlet kelahiran Sarawak itu meraih kutipan sebanyak 338.85 mata secara keseluruhan dengan ketinggalan sebanyak 78.4 mata sahaja di belakang pemenang pingat emas dari China, Chen Yuxi. Seorang lagi peserta China, Chuan Hongchan, di tempat kedua dengan 416.95 mata, hanya 0.4 mata di belakang rakan senegaranya itu. Pendelila yang memenangi pingat emas Kejohanan Terjun Piala Dunia 2021 di Tokyo adalah atlet paling senior dalam acara 10 meter platform wanita di Budapest. Pada edisi 2019, Pendelila menduduki tempat kelima dalam acara 10 meter platform, namun membawa pulang perak dalam acara 10 meter platform seirama wanita bersama gandingannya Datuk Leong Moon Yi. Skuad muda bowling negara melakar kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat perak dan 1 gangsa pada Kejohanan Dunia Bawah 21 Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF yang berlangsung di Helsingborg, Sweden baru-baru ini. Ahmad Azri Izamuddin meraih perak bagi acara individu lelaki selepas mencatat keseluruhan 666 jatuhan pin sekaligus tewas dengan pemain tuan rumah Carl Eklund yang melakukan 730 jatuhan pin dalam aksi final. Bagi aksi individu wanita, Alia Adini Zul Amri meraih pingat perak apabila tumpas di tangan pemain Singapura, Colin P. Alia Adini tewas pada permainan pertama dengan membuat 190 jatuhan pin, manakala P membuat 213 jatuhan pin. Kedua-dua pemain kemudian terikat dengan masing-masing melakukan 212 jatuhan pin di permainan kedua sebelum P memastikan kemenangan dalam permainan penentuan dengan catatan 60-40 jatuhan pin. Sementara itu, gandingan Airil Amri Suhaimi, Megat Zakrul Haikal Megat Zairuddin meraih gangsa selepas tewas kepada gandingan tuan rumah Carl Eklund, Robin Ilhama bagi acara bergu lelaki di peringkat separuh akhir. Eklund Ilhama membuat keseluruhan 467 jatuhan pin, manakala Airil Amri Megat Zakrul membuat 378 jatuhan pin dalam 2 permainan. Diharapkan skuad kebangsaan terus maju ke hadapan dalam mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Syabas diucapkan. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Bintang sensasi bola sepak dunia Neymar dilaporkan membuat pertimbangan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain PSG pada jendela perpindahan kali ini selepas 5 musim bersama kelab itu.
Pemain berusia 30 tahun itu tiba di Paris dengan rekod perpindahan termahal dalam dunia pada 2017 dan menerima gaji tahunan berjumlah 129.79 juta ringgit. Namun, Neymar dilaporkan gagal membantu kelab itu merangkul trofi Liga Juara-Juara sekaligus membuatkan dia terkeluar daripada senarai kesayangan kelab itu dan kini Neymar perlu bersedia mencari destinasi baharu untuk kariernya. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, ketika bercakap mengenai persiapan pasukan tersebut untuk saingan musim hadapan, turut enggan mengesahkan bahawa Neymar akan terus kekal bersama mereka. Bagaimanapun, Neymar yang masih memiliki kontrak selama 3 tahun berdepan masalah untuk mencari pasukan yang mampu melunaskan gaji besar yang dinikmatinya. Selain PSG juga tidak akan melepaskannya pada harga yang murah. Akhir sekali kita ikuti berita hiburan tanah air. Filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan terus mencetus fenomena dan mencatat rekod luar biasa apabila mencatat kutipan lebih 23 juta ringgit hanya dalam tempoh 7 hari tayangan. Sekaligus menjadikan ia filem epik Melayu pertama yang pecah panggung. Malahan kejayaan tersebut dijangka berterusan melihatkan kutipan hari pertama sahaja mencatat sebanyak 1 juta ringgit. Filem arahan Samsu Yusof dan terbitan studio kembara itu membuktikan tsunami filem Melayu setelah 2 tahun panggung wayang lesu daripada filem Melayu popular. Senario penonton pergi ke pawagam memakai kostum watak dalam filem biasanya berlaku terhadap filem Hollywood seperti Star Wars atau filem adiwira seperti Spider-Man, Batman, Avengers dan lain-lain. Namun situasi tersebut boleh dilihat apabila ramai yang datang lengkap berbaju Melayu, bersamping dan bertanjak, malah turut berpencak silat di luar pawagam. Pengarahnya Samsul berkata dia bersyukur dan bangga apabila fenomena filem tempatan mendahului kutipan filem luar negara. Filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan yang sebelum ini diperam seketika tayangannya selama 2 tahun akibat penularan COVID-19 dibintangi barisan pelakon yang hebat seperti Datuk Adi Putra, Beto Kushairi, Fatah Amin, Eli Suryati Omar, Farah Ahmad dan pelakon aksi terkenal Indonesia bertaraf Hollywood, Yayan Rihian. Rentetan kejayaan itu ramai penggiat seni tempatan termasuk dalam kalangan penonton mahukan kesinambungan Mat Kilau. Bertemu lagi di minggu hadapan dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.